Industri kreatif berkemampuan menjana kehidupan berkualiti. Maka, lahirlah beberapa buah sekolah seni Malaysia. Berdasarkan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, di mana kalau kita lihat kepada anjakan 3 iaitu anjakan nilai, menghayati nilai. Jadi kita nak murid kita ni seimbang dalam pencapaian akademik dan juga kesenian. Dan kita juga nak murid kita ni berilmu dan berketerampilan tinggi dalam bidang kesenian. Terasa indahnya dunia ini kita yang punya. Akulah mataharimu, kaulah kekasihku, kita akan bersama selamanya. Sekolah Seni Malaysia Perak, Sungai Siput diterajui Pengetua Zuraini Abdullah ini dilengkapi bengkel kemahiran hidup, studio visual, studio tari, studio teater, bilik muzik dan banyak lagi. Kita nak melahirkan penggiat seni dan pengamal budaya yang bersahsiah tinggi. Jadi orang taklah memandang orang seni ni seperti tiada pendidikan, yang tidak berakhlak dan sebagainya, yang selalu sinonim dengan yang negatif. Jadi sekolah seni ni kita nak ubah persepsi tersebut. Selain itu, kita nak melahirkan individu yang berjiwa seni dan dapat memelihara budaya bangsa. Sebab kita tahu bangsa ni adalah satu yang kita kena kuat jati dirinya. Pengambilan murid di sekolah ini adalah dari darjah 6 ke tingkatan 1. Biasanya dibuka dalam talian bahagian sukan, kurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Mereka yang membuat permohonan perlu melalui proses temuduga dan yang melepasinya dikehendaki tinggal di dalam asrama. Kalau dulu ada UPSR, mereka bukan pelajar 6A. Tetapi apabila mereka berada di sekolah seni, itu yang saya beritahu tadi, apabila kita bawa keluar bakat yang ada dalam diri mereka, iaitu kita bawa keberanian mereka itu ke hadapan. Sebelum ni mungkin mereka senyap, ya. Bila kita bawa keluar keberanian mereka itu keluar, mereka telah menjadi orang yang sangat yakin diri. Bila mereka sangat yakin diri, mereka dapat menguasai pelbagai bidang. Dan dari situ, kematangannya ada. Bila mereka matang, mereka belajar pun, kita dapat lihat kemampuan mereka pergi jauh. Walaupun usia sekolah ini masih muda, 6 tahun, tetapi pencapaian muridnya amat memberangsangkan, hasil didikan guru yang berpengalaman. Tahun 2017 tu kita berjaya untuk pergi ke luar negara, 2 buah negara besar. Pertama, kita ke Sepanyol, Costa Brava, untuk pertandingan Monolith Festival untuk International Talents, dan murid kita menjadi juara di sana. Waktu itu murid kita baru berusia 14 tahun. Dan tahun 2017 itu juga kita dijemput oleh kerajaan Singapura untuk berada bersama di pentas utama untuk Chingay Parade Singapura, yang mana pentas utama itu sebenarnya menjadi impian semua orang di dalam bidang seni persembahan. Tetapi pentas utama itu menjadi milik murid Sekolah Seni Malaysia Perak. Terbaharu, Nur Hakimi Azim Hamidun telah mengharumkan sekolahnya di negara matahari terbit, Jepun. Ayahnya juga seorang penggiat seni. Ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Cuma bakatnya dicungkil lebih mendalam oleh Sekolah Seni Malaysia Perak. Pada mulanya, pertandingan itu dilangsungkan di Malaysia dulu. Dia tapis beberapa banyak pelajar yang masuk pertandingan tersebut. Beratus juga karya yang ada. And then dia pilih top 5 untuk bawa ke Jepun. And then dah sampai Jepun tu, dia ada pertandingan lagi di sana, lawan di sana pula. Alhamdulillah saya dapat tempat di sana. Karya saya tu saya lukis, tema dia ada culture Jepun dan Malaysia. And then dan saya punya karya tu ada hantuah yang tengah bersilat, and then ada gadis kimono di belakang. Background payung kimono tu lah. And then ada ombak daripada lukisan artis tersohor di Jepun. Muhammad Izzuan Muhammad Saad pula antara tenaga pengajar dari sekolah ini diperkenalkan.
Dahulunya, dia seorang penggiat seni teater. Perkongsian ilmunya juga memberi sumbangan kepada kejayaan sekolah. Cikgu Izwan menyatakan bahawa cara pembelajaran di sekolah ini jauh berbeza dengan sekolah menengah yang lain. Di sekolah seni ni, advantage yang mereka terima adalah yang pertama adalah pendedahan kepada lecturer-lecturer di universiti tempatan di Malaysia. Mereka dapat ilmu direct daripada lecturer tersebut, di mana ada sidang viva yang dilaksanakan kepada pelajar-pelajar ini semasa mereka di tingkatan 5. Sidang viva itu dilaksanakan sama seperti diploma level. Dan juga ilmu mereka memang sangat tinggi berbanding dengan rakan-rakan mereka yang sebaya dengan mereka. Kalau 17 tahun, ilmu mereka sangat tinggi. Contohnya, saya dapat kata, mereka dah belajar lakonan, dah belajar teknik Stanislavski. Teknik lakon Stanislavski ni akan dipelajari kalau di luar sana di diploma tahun 2, tahun 3. Lepas tu kalau lukisan, saya tanya pada cikgu-cikgu lukisan, mereka punya ilmu tu hampir sama dengan STPM di luar sana. Jadi advantage mereka tu adalah ilmu dan juga pendedahan yang kita bagi. Tapi Mak, si Laila tu cantik. Cantik? Laila! Dia ada telinga dalam tubuh usia. Jangan risau, ini pasti ada obatnya. Dalam usaha transformasi pendidikan, anak-anak yang berkeperluan khas tidak pernah dipinggirkan. Kita akan mulakan pembelajaran kita iaitu pengemasan. Sekolah Datuk Haji Abdul Wahab yang terletak di Sungai Siput, Perak ini turut menyediakan program pendidikan khas integrasi yang menawarkan kelas kemahiran refleksologi, pertanian, pengemasan, perkhidmatan dobi dan masakan. Terkini, ia telah melaksanakan program pendidikan inklusif yang menempatkan murid berkeperluan pendidikan khas bersama murid di aliran perdana. Usaha pihak sekolah tenaga pengajar bersama Kementerian Pendidikan Malaysia ini memberi ruang dan peluang bagi murid istimewa mendapatkan ilmu yang betul demi kesinambungan masa depan mereka. Murid-murid pendidikan khas, murid-murid keperluan pendidikan khas di sini terbahagi pada dua, iaitu inklusif penuh dan juga inklusif separak. Kalau inklusif penuh ni, murid-murid ni dia pergi belajar di kurikulum yang sama dengan pelajar arus perdana dan mengikuti semua mata pelajaran di sana. Itu ya seramai 6 orang yang saya bagi tahu tadi. Dan kita ada juga inklusif separa, iaitu murid-murid ni cuma belajar separa, iaitu sebahagian dia mungkin dari segi akademik dan juga ko-akademik. Kalau akademik mungkin kita bawa hanya satu subjek, mungkin seni sahaja, masa seni pergi belajar kat sana, tapi yang lainnya dia akan berada di dalam pendidikan khas kat sinilah. Hafiz, the answer number 1. Give us the answer. Yes. He eats so much pizza. He eats so much pizza. The next question who wants to try. Untuk mengikuti program pendidikan inklusif, murid perlu melepasi ujian asas. Diagnostik yang kita buat untuk menilai kebersanan mereka menulis, membaca dan mengira. Jika lepas tu baru kita buat masuk di dalam arus perdana. Untuk bersama-sama belajar kurikulum yang sama, arus perdana. They play football at school. Okay, your friend Faris says answer is they play football at school. This is a plural sentence. So over, no, and very good. Topik adalah sistem suria. Apa dia punya pusat utama
Muhammad Hafiz Zulfarish Hafizul Nazrin adalah antara yang mengikuti program berkenaan. Setakat ini, dia telah berjaya mengikuti kelas aliran perdana. Dengan jarak dalam kilometer bahagi dengan 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. Dalam banyak-banyak tu yang mana Faris suka? Kenapa Faris suka? IBT dengan PJ. Sebab IBT pula PJ tu. PJ sebab minat sukan. Kalau IBT pula minat projek lah. Kena buat acuan ke, lepas tu tu je lah. Sekolah ini telah menerima anugerah khas program pendidikan inklusif holistik kategori sekolah menengah. Dengan kejayaan yang dikecapi telah memberi motivasi kepada tenaga pengajar untuk terus mendidik anak-anak istimewa. Maklum balas ibu bapa yang kami terima, mereka memang cukup baguslah, cukup bagus. Mereka menyokong pendidikan inklusif ini sebab dia membantu murid-murid pendidikan murid-murid berkeluaran khas ni berada dalam environment murid-murid arus perdana. Jadi ada nampak kesamarataan dengan pelajar-pelajar arus perdana dan boleh menonjol apa sebenarnya murid berkeluaran khas ni dia punya keistimewaan dia sendiri yang tersembunyi. Cuma kita perlu asah sahaja. 6 kisah ini hanya sekelumit daripada gagasan transformasi pendidikan yang dilaksanakan secara menyeluruh menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Negara. Kita nakkan satu pendidikan yang berkualiti, insan yang terdidik dan juga yang akhirnya supaya menjadikan sebuah negara yang sejahtera. Ini merupakan visi kita. So kita perlu mempertingkatkan dari segi sokongan kepada pengurusan dan juga pentadbiran yang baik, memastikan perjalanan di peringkat sekolah, pendidikan awal kanak-kanak hinggalah ke peringkat sekolah menengah dapat disediakan sebaik mungkin. Kita juga memang sedar kita terdapat kekangan dari segi peruntukan. Kita akan terus berusaha untuk mempertingkatkan keupayaan kita dalam menyediakan infrastruktur yang terbaik. Ini adalah bagi menyokong kepada inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, iaitu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 bagi kita memastikan kecemerlangan sistem pendidikan negara ini dapat dicapai sepenuhnya.